Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan anak-anak dikasihi? Pada hari ini kita akan mempelajari dasar pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi keempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin ini menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana Al-Quran dan As-Sunnah adalah perlembagaan yang tertinggi bagi sesebuah negara Islam. Kemudian khalifah mempunyai kuasa terhadap sesuatu pendapat ahli majlis syura dan melakukan ijtihad, iaitu melakukan keputusan di atas setiap sesuatu perkara diputuskan oleh khalifah. Khalifah merupakan ketua negara yang bertanggungjawab mewujudkan keadilan kepada semua rakyat. Khalifah tidak mempunyai apa-apa keistimewaan di sisi undang-undang. Khalifah bukan berada di atas undang-undang. Sebaliknya, khalifah juga jika melakukan kesalahan akan didakwa seperti rakyat biasa. Rakyat wajib mematuhi kepada pemerintah yang melaksanakan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tanggungjawab rakyat adalah taat dan patuh kepada pemerintah selagi tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian khalifah bertanggungjawab menyediakan segala kebajikan dan kemajuan kepada rakyat. Jadi khalifah dan menteri-menteri bertanggungjawab menyediakan infrastruktur kemudahan kepada rakyat. Gubernur dan seorang pegawai dilantik berdasarkan kebolehan dan kecekapan bekerja, bukannya dilantik berdasarkan sebagai kronisma, sebagai diambil sempena daripada keturunannya sama dan sebagainya. Rakyat berhak memberi pendapat kepada pemerintah mengikut saluran yang betul, bukannya melancarkan propaganda, melancarkan piket dan sebagainya. Kemudian dalam pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin dilakukan beberapa pembaharuan dalam sistem pentadbiran, iaitulah mengadakan majlis syura. Jadi majlis syura ini dianggotai oleh al-hal wal-aqdu, iaitu mereka yang bijak mentafsir dan membuat keputusan mengenai sesuatu perkara. Jadi bijak pandai dalam sebuah negara diambil menganggotai sebagai al-hallu wal-aqdu. Ini kena ingat istilah ni. Kemudian majlis tersebut, iaitu majlis al-hallu wal-aqdu, berperanan menentukan pelantikan khalifah pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan menangani kes-kes penyelewengan salah guna kuasa di kalangan pegawai pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi ketika zaman Umar Al-Khattab ini, pemerintahan dijalankan dengan begitu telus dan transparan. Kemudian mengenai pentadbiran wilayah, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beberapa wilayah baru dibuka dan beberapa gubernur dilantik untuk mentadbir wilayah tersebut. Banyaklah wilayah dibuka, seperti wilayah di negara Iraq, kan, wilayah di Yaman dan sebagainya. Jadi dilantik gubernur yang baru. Jadi gubernur ni adalah wakil kepada khalifah dan menjalankan tugas yang dibenarkan oleh khalifah. Oleh kerana pemerintahan Islam adalah luas, maka khalifah melantik gubernur sebagai mewakili beliau. Beberapa jawatan baru juga ditubuhkan bagi memantapkan jentera pentadbiran negara, iaitu Ketua Setiausaha. Kalau dalam negara kita dipanggil KSU lah. Ya, sama, Ketua Setiausaha Negara. Kemudian setiausaha, banyaklah setiausaha yang membantu KSU, pegawai polis, pegawai pemungut cukai, pegawai perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara ni seperti Menteri Kewangan sekarang ni lah, dan Ketua Hakim. Kemudian pegawai-pegawai dikehendaki mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ada peraturan
iaitu mesti mendapat surat daripada khalifah yang mengandungi tugas-tugas dan kuasa yang akan dijalankan oleh pegawai kerajaan tersebut. Segala harta milik pegawai akan diperiksa dari semasa ke semasa. Kemudian pegawai dikenali datang ke mahkamah setiap kali musim haji untuk menyediakan laporan. Pegawai yang bersalah akan disiasat dan jika disabit kesalahan akan dikenakan tindakan. Pegawai juga diberi gaji tetap supaya menjalankan tugas dengan cekap dan baik. Kemudian Khulafa' Ar-Rasyidin juga menubuhkan penubuhan jawatan Ad-Diwan. Jabatan ini ditubuhkan bagi memastikan segala pengurusan berjalan dengan lancar dan baik. Dua jabatan baru juga ditubuhkan iaitu Dewan Al-Jundi. Ini kena ingat nama ni. Dewan Al-Jundi iaitu jabatan ketenteraan. Kemudian dewan yang kedua, Dewan Al-Kharaj, iaitu jabatan hasil, jabatan memungut cukai lah. Jadi Dewan Al-Jundi ini mengendalikan latihan kepada tentera. Sebelum tentera dipanggil untuk berjuang ke medan jihad, mereka akan dilatih dengan teknik-teknik peperangan, memaskini maklumat tentera. Jadi tentera ni kita Khalifah Ar-Rasyidin menyediakan biodata, kemudian menguruskan pembayaran gaji tentera. Tentera-tentera diberi gaji yang tetap, mengurus perkara kebajikan tentera. Jadi kebajikan tentera juga dijaga supaya mereka dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada negara. Kemudian jabatan hasil pula, memungut dan mengumpul hasil negara untuk pembangunan negara, menyediakan kemudahan kepada rakyat untuk membayar cukai dengan cara pemungut cukai mendapatkan pembayar cukai yang layak untuk membayar cukai. Jadi kecekapan pegawai memungut cukai dapat mempertingkatkan pendapatan negara dan memperkukuhkan ekonomi negara Islam. Kemudian kita lihat polisi pentadbiran Khulafa' Ar-Rasyidin. Dasar-dasar pentadbiran lah. Jadi kita tengok polisi Khalifah Abu Bakar Siddiq, iaitu memerangi golongan murtad. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar berlaku umat Islam murtad, iaitu keluar daripada Islam. Jadi Khalifah Abu Bakar Siddiq telah mengumpul tentera untuk melancarkan perang kepada mereka. Setelah dipujuk mereka juga tidak mahu kembali kepada Islam, maka keputusannya adalah memerangi mereka untuk menyelamatkan akidah umat Islam yang lain. Kemudian ada juga Nabi palsu. Ya, ada juga pengakuan Nabi palsu, mendakwa mereka juga adalah Nabi, iaitulah Musailamah Al-Kazzab. Dan mempunyai pengaruh yang besar juga Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Tashasyul telah menghantarkan tentera Islam untuk membanteras golongan Nabi palsu ini dan pengaruh-pengaruhnya lah, orang yang mengikuti beliau. Kemudian memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Ada juga golongan ini dia tak nak membayar zakat. Dia kata zakat ni diwajibkan pada zaman Rasulullah sahaja. Jadi golongan ini juga diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menggerakkan tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi penduduk Ghassan. Penduduk Ghassan ini juga adalah tidak taat kepada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi menggerakkan tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi penduduk Ghassan. Kemudian melantik khalifah sebagai pengganti untuk menghindarkan perselisihan faham umat Islam apabila beliau meninggal dunia. Siapakah khalifah yang diamanahkan untuk mengganti beliau? Tidak lain tak bukan adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik, kita tengok polisi Sayyidina Umar Al-Khattab mengadakan pembaruan dalam sistem pentadbiran tanah. Jadi pentadbiran tanah ni Sayyidina Umar Al-Khattab telah mewajibkan pembayaran cukai tanah.
sahabat tidak dibenarkan meninggalkan Madinah kecuali mendapat kebenaran khalifah. Kalau nak keluar dari Madinah, mesti dapat kebenaran khalifah. Kalau khalifah tak izin, tak dapat keluarlah. Kemudian kita lihat polisi Khalifah Uthman bin Affan pula, ya. Membuka peluang kepada umat Islam yang ingin berjihad untuk menyebarkan agama Islam. Jadi dia membuka peluang pintu berjihad dengan seluas-luasnya kepada umat Islam untuk berjihad menegakkan daulah Islamiyah. Kemudian para sahabat telah dibenarkan meninggalkan kota Madinah tanpa persetujuan khalifah. Zaman Umar Khattab tadi tak benar, kalau nak keluar kena dapat kebenaran khalifah. Tapi zaman Sayyidina Uthman lebih longgar, boleh keluar tanpa kebenaran khalifah. Kemudian melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Jadi harta Baitul Mal ini dilonggarkan syarat penggunaan, seperti kalau ada hendak meminjam daripada Baitul Mal dibenarkan oleh khalifah. Banyak gubernur dilantik dari kalangan Bani Umayyah berdasarkan kebolehan mereka. Jadi Sayyidina Uthman ini dia daripada Bani Umayyah, tetapi ini bukan kronisma, ya. Dilantik berdasarkan kebolehan dan keintelektualan mereka lah. Baik, yang terakhir kita tengok sumbangan dan jasa Khulafa Ar-Rashidin. Ini sangat penting, ya. Selalu keluar dalam peperiksaan SPM. Khalifah Abu Bakar Siddiq pula menghapuskan golongan murtad. Ini secara ulangan tadilah. Menghapuskan golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Kena ingat 3 perkara ni. Jadi Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Membebaskan negeri yang berada di bawah cengkaman Rom dan Parsi. Jadi tentera Islam telah membuka kota-kota ini supaya dapat bernaung di bawah naungan Islam. Mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran supaya tidak dipermainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni dia mengumpulkan Al-Quran yang berterabur pada masa itu, iaitu ditulis pada batang kayu, pada batu, pada kulit unta dan sebagainya, dikumpulkan dan diletakkan pada satu tempat lah. Kemudian sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab mengemaskini pentadbiran Majlis Syura. Jadi Khalifah atau Presiden ini dibantu oleh Majlis Syura untuk mentadbir negara. Kemudian menyusun semula hukum kanun tanah negara. Jadi telah Sayyidina Umar Al-Khattab telah mewajibkan kepada tuan tanah supaya membayar cukai tanah. Menubuhkan jabatan baru seperti Jabatan Ketenteraan dan Jabatan Tanah untuk melicinkan pentadbiran negara. Jadi kena ingat 2 ni, ya, iaitu Jabatan Ketenteraan dan Jabatan Tanah. Kemudian di antara jasa beliau juga memperkenalkan takwim tahun hijrah. Tahun hijrah ini bermula daripada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Jadi permulaan tahun 1 hijrah diambil dalam peristiwa hijrah ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Menubuhkan pasukan polis dan tentera laut untuk menjaga keamanan negara. Jadi polis ni menjaga darat, manakala tentera laut atau Navy lah tempat kita kan, menjaga di laut. Membahagikan pentadbiran negara kepada beberapa wilayah, iaitu setiap wilayah ditadbir oleh seorang gubernur. Manakala Khalifah Uthman bin Affan, di antara jasa beliau adalah menggunakan harta dan kekayaannya untuk kesejahteraan negara. Dia banyak menginfakkan hartanya untuk pembangunan negara. Di antaranya ialah, yang terkenal ialah membeli telaga daripada Yahudi dan mewakafkan kepada umat Islam, di mana
Sayyidina Utsman bin Affan ini akaunnya masih lagi aktif di Madinah. Walaupun beliau sudah meninggal dunia 1000 tahun yang lepas, akaun beliau masih lagi aktif dan pihak berkuasa Arab Saudi telah mewakafkan beberapa harta beliau untuk manfaat dan kegunaan umat Islam lah. Jasa yang paling besar ialah mengumpul dan membukukan Al-Quran dalam satu risalah dikenal dengan nama Resam Utsmani. Al-Quran kita pakai sekarang ni adalah hasil pengumpulan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan dikenali dengan Resam Utsmani sempena dengan nama beliau lah. Memperkuat pasukan tentera darat dan laut. Tadi Sayyidina Umar Al-Khattab menubuhkan tentera laut kan. Jadi dia memperkuatkan lagi, memperkasakan lagi tentera darat dan laut bagi menjaga keselamatan negara dan peluasan wilayah Islam. Kemudian jasa dan sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib menerima jawatan semasa negara tidak aman, berlaku sedikit kacau bilau. Beliau menerima jawatan tersebut, iaitu kacau bilau di mana penyokong-penyokong Sayyidina Utsman bin Affan ini, dia minta supaya disegerakan siasatan pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Ali dapat menstabilkan keadaan itu dengan beliau menyiasat dengan secara terperinci untuk mencari pembunuh kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Begitulah serba sedikit sumbangan Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi yang dapat kita ambil iktibar ialah kita hendaklah mencontohi sifat pribadi, sifat-sifat positif daripada Khulafa Ar-Rasyidin yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita secara istiqamah. Jadi sekianlah kuliah kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.